Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video kali ini cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey. Baik, pentaksiran bilik darjah berkaitan dengan topik 1.2 ubahan songsang. Video ini adalah video part 2 lah, sambungan kepada video part 1. Soalan ini diambil daripada buku modul aktiviti mesra digital terbitan Sasbadi Sdn Bhd, muka surat 9 hingga 11. Okey, baik. Kita terus pergi kepada soalan. Okey, sebelah ni dia tengok dekat contoh ni, ada contoh, kita tengok contoh. Diberi Y berubah secara songsang dengan X dan Y sama dengan 9 apabila X sama dengan 5. A. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi untuk ubahan songsang ni, kita terus buat dalam bentuk persamaan tu. Dengan ada pemalar K tu. Y sama dengan K bahagi X. Jadi gunakan nilai Y tu sama dengan 9, X tu 5. Jadi nak dapatkan nilai K ni 9 darab 5 dapat K tu 45. Jadi persamaan dia akan dapat Y sama dengan 45 per X. Selesai soalan A. Soalan B ni dia berkaitan dengan soalan A. Jadi kita dah dapat dah tadi Y sama dengan 45 per X. Dia kata hitung nilai Y apabila X sama dengan 3. Jadi kita gantikan X sama dengan 3 tu dalam X. Okay, jadi 45 bahagi 3 dapat Y tu 15. Tentulah contohnya. Kita terus pergi pada soalan yang pertama. Diberi Y berubah secara songsang dengan X. Okey, terus kita tulis kat situ. Y sama dengan K per X. Okey, tulis terus yang tu. Dengan Y sama dengan 1 per 2. Jadi kita gantikan terus Y itu dengan 1 per 2. Jadi kita kena cari nilai K lah. X sama dengan 8. Okey, jadi kita boleh dapat terus nilai K kat situ. K sama dengan 1 per 2 darab 8, dapat K itu 4. Jadi persamaan dia ni, Y ni sama dengan K itu kita ganti dengan 4. Jadi per dengan S. Okey, selesai soalan A tu. Soalan B berkaitan dengan soalan A. Hitung nilai X apabila Y sama dengan 5. Jadi kita gantikan. Okey, Y itu 5. 4 tu nilai K tu kan. Okey, kita nak cari nilai X. Jadi berapa nilai X? X sama dengan 4 bahagi 5. Okey. Jadi bila 4 bahagi 5 dapat 4 per 5 lah. Okey, selesailah kat situ. Bila kita dah faham konsep, boleh kita jawab dengan pantas lah. Okey, nombor 2. Diberi P sama dengan 0.5 dan Q sama dengan 27. Ungkapkan P dalam sebutan Q jika. Okey, jadi dia melibatkan dua ubahan songsang. Jadi kita tengok yang A dulu. Dia kata P berubah secara songsang dengan Q. Jadi kita tulis tu P sama dengan K per Q. Lepas tu kita gunakan nilai yang diberikan tu untuk cari nilai K. Jadi P tu 0.5. Okay. Q tu 27. Jadi nak dapatkan K 0.5 darab 27. Okay. Dapat 13.5. Jadi untuk yang A ni persamaan dia tu P sama dengan K. K tu kita gantikan dengan 13.5. Okay, per dengan Q. Selesailah soalan A tu. B pula.
Yang ni dia tak berkaitan lah sebab dia punya ubahan songsang tu berbeza lah. Dia kata P berubah secara songsang dengan punca kuasa 3Q. Jadi sama dengan K punca kuasa 3 ni. Punca kuasa 3Q macam tu. Menggunakan nilai yang sama, P 0.5. Okay. Kita cari nilai K untuk ubahan songsang yang B ni. Okay. Punca kuasa 3, Q tu 27. Jadi berapa nilai K? Okay, baik. Punca kuasa 3, 27 dapat 3. 3 darab 0.5. Okay, dapat 1.5. Jadi persamaan yang ni akan jadi P sama dengan 1.5 bahagi punca kuasa 3 Q. Dia akan jadi macam tu. Okey, selesai. Pergi soalan nombor 3. Diberi bahawa P dalam bentuk hubungan ubahan tu 1/R dan PR sama dengan 27. Okey. Jadi kita tengok kat situ. Yang ni kita tukar kepada, okey, kita terus pergi kepada A tu. Okey, kita tukar bentuk dia tu kepada bentuk persamaan P sama dengan K per R. Jadi dia kata PR sama dengan 27. Jadi K tadi, ini K ni sama dengan PR. Jadi secara terus kita dapat nilai K itu adalah 27. Okey, dah dapatlah 27. Okey, soalan A ni dia tanya nilai P apabila R sama dengan 9. Okey, sekarang ni P sama dengan K tadi 27 per R. Okey, ini persamaan dia. Persamaan orang kata untuk ubahan songsang. Jadi kita gunakan nilai R tu 9 untuk cari nilai P. Okey, 27 bagi R tu 9. Jadi P sama dengan 27 bahagi 9 dapat 3. Selesai soalan A. Soalan B, menggunakan dia punya persamaan yang sama ni. Nilai R apabila P 1/3. Jadi P itu 1/3. Okey, 27 tu nilai K tadi. Nilai R ni kita nak cari. Okey, jadi R sama dengan 27 tu bahagi 1/3. Okey, macam ni. 27 bahagi 1/3. Akan dapat R tu 81. Okey, selesai soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Diberi bahawa Y berubah secara songsang dengan X kuasa 3. Jadi dapat maklumat yang pertama tu kita tulis terus Y sama dengan K per dengan X kuasa 3. Okey. K per X kuasa 3. Kita tulis dulu. Apabila Y sama dengan 3/4 dan X sama dengan 4, cari nilai Y apabila K. Mula-mula cari nilai K dulu. Menggunakan nilai yang diberikan tu. Jadi Y itu kita gantikan dengan 3/4. Nilai K kita nak cari. X tu nilai dia 4. Kan, kuasa 3 kan. Okay. Okay, jadi kita boleh dapat nilai K. Okay, K itu 3/4 darab 4 kuasa 3 ni. Okay, boleh dapat nilai K itu berapa. Okay. Dapat nilai K itu 48. Menggunakan nilai K ni, persamaan yang kita dapat, Y sama dengan 48 per X kuasa 3. Okay, itu persamaan yang utama dia. Jadi dia sekarang ni dia suruh cari nilai Y apabila X sama dengan 6. Okay, Y sama dengan 48 ni. Okey,
X tu kita gantikan dengan 6. 6 kuasa 3. Dia boleh carilah nilai Y. 48 bagi 6 kuasa 3. Dapat 2/9. Okey, selesai soalan nombor 4. Terus pergi pada soalan nombor 5. Diberi bahawa M berubah secara songsang dengan punca kuasa 2N. M sama dengan K per punca kuasa 2N. Okay, kita tulis terus kita punya persamaan. Dengan dan M sama dengan 5 apabila N sama dengan 2500. Cari nilai N apabila M sama dengan 10. Jadi kita cari nilai K dululah menggunakan nilai yang diberikan. Mula-mula nilai M tu 5. Okey, nilai K tu kita nak cari. Nilai N tu, okey, punca kuasa 2, N tu 2500 yang diberikan tu. Jadi kita boleh dapat nilai K tu berapa. Punca kuasa 2, 2500 sama dengan 50. Darab dengan 5, jadi nilai K tu 250. Okey. Nilai K tu dapat 250. Jadi persamaan dia akan dapat macam ni. M sama dengan 250 per punca kuasa 2N. Okey. Lepas tu soalan seterusnya dia kata cari nilai N apabila M sama dengan 10. Okey, M tu kita gantikan dengan 10. Okey. Sama dengan nilai K tu sama 250. Okey, punca kuasa 2 N yang kita nak cari tu. Jadi kita nak cari punca kuasa 2N ni. Okey, 250 bahagi 10. Dapat 25. Okey, ini punca kuasa 2 N. Kalau kita nak dapatkan N, okay, N sama dengan 25 kuasa 2. Okay, jadi kita boleh dapatlah nilai N tu. 25 kuasa 2 dapat 625. Selesai nombor 5. Kalau kita dah mahir, kita boleh buat jalan kira dengan pantas. Terus pergi nombor 6. Jadual di bawah menunjukkan beberapa nilai bagi pembalik upah T dan W dengan keadaan T berkadar songsang lah dengan W kuasa 2. Okey, jadi kita terus pergi pada soalan A. Ungkapkan T dalam sebutan W. Okey, T tu terus kita tulis sama dengan K per W kuasa 2. Itu persamaan utama. Lepas tu kita tengok nilai kat sini. Okay, nilai yang sebelah kiri ni yang ni. 3 dengan 2 tu kan. Nilai T tu kita ambil 3. K tu kita nak cari. W tu 2. Kuasa 2 lah. Okay, jangan lupa kuasa 2. Jadi sini akan jadi 3 sama dengan K per 4. Jadi berapa nilai K? K sama dengan 3 darab 4, 12. Jadi persamaan untuk yang kita dapat ni, T sama dengan K itu 12 per W kuasa 2. Okey, selesai soalan A. Soalan B, terus pergi pada B. Menggunakan persamaan yang sama, menggunakan nilai T75 tu. T75 nilai K sama 12. Cumanya kita nak cari nilai R tu, R kuasa 2. Jadi nak dapatkan R kuasa 2, 12 bahagi 75. Dapat 4 per 25. Jadi nak dapatkan R, kita punca kuasakan dia. Jadi 2 punca kuasa 2 bagi 4 dapat 2. Punca kuasa 2 bagi 25 dapat 5. Jadi R tu 2 per 5. Selesai. Nombor 7. Jadual di bawah menunjukkan dua set nilai bagi X dan Y yang memuaskan Y sama dengan K per X kuasa 3. Okay, kita dah bagi dah persamaan tu. Cari nilai K dan nilai P. Okey, baik. Kita cari dulu nilai K tu. Y sama dengan K per X kuasa 3.
Menggunakan nilai yang pertama ni lah, sebelah kiri ni. Okay, Y tu nilai dia 4. Jangan tersilap ambil. Okay, K. X tu nilai dia 2. Jadi kuasa 3 lah persamaan dia ni. Okay. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Jadi K sama dengan 4 darab 8, 32. Jadi persamaan yang kita dapat kat sini, Y sama dengan 32 per X kuasa 3. Menggunakan persamaan yang kita dapat, kita gunakan nilai yang ni pula. 3 dengan P. Jadi P tu, Y tu kita ganti dengan P. Nilai K tu 32 sama. Okay. Bahagi, okay, X tu 3. Jadi 3 kuasa 3. Okay. 3 kuasa 3 sama dengan 27. Jadi P sama dengan 32 per 27. Okay. Okay, 32 per 27. Ataupun kita nak tukar kepada bentuk nombor bercampur. Okay. 1 besar 5 per 27 pun boleh juga. Dua-dua ni diterima lah jawapan tu. Okay, selesai nombor 7. Soalan nombor 8. Jejari J sebuah kon yang mempunyai isi padu yang tetap berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 tingginya. Jadi kita tulis terus. J sama dengan K punca apa dia kata berkadar songsang dengan punca kuasa 2 tingginya. Punca kuasa 2 T. Macam ni lah. Okay. Diberi bahawa tinggi kon itu 9 cm. Apabila jejari ialah 5 cm. Okey, jejari itu kita ganti dengan 5. Nilai K kita nak cari. Okey, nilai tinggi itu kon tu 9 bagi. Okey, jadi kat sini akan dapat punca kuasa 2 9 dapat 3. Jadi nilai K itu 5 darab 3 15. Okey, jadi kat sini dia punya hubungan tu samaan J sama dengan K pula. Okey, K itu 15 ha. 15 per punca kuasa 2 T. Tinggi lah. Okay, dapat yang tu pergi kepada soalan. Cari jejari kon itu apabila tingginya 16. Okey, sekarang ni nak cari jejari. Tinggi dia 16. Okey, punca kuasa 2 16. Okey. Punca kuasa 2 16 dapat 4. Okey. Tentulah. Ataupun nak buat dalam bentuk nombor pun boleh. Okay, 15 bagi 4 dapat 3.75 cm. Okay, tentulah. Okay, selesai. Nombor 9. Rintangan R satu wayar berubah secara songsang dengan kuasa 2 jejarinya. Okay, kita tulis. Soalan A ni. Mukakan R dalam sebutan J. R sama dengan K berkadar songsang dengan kuasa 2 jejarinya. Jadi K per J kuasa 2. Diberi bahawa rintangan wayar itu ialah 0.16. Kita gantikan R tu dengan 0.16. Nilai K kita nak cari. Okey, J tu 0.4. Okay. Kuasa 2 lah, jangan lupa kuasa 2. Jadi nilai K ni sama dengan 0.16 ni darab dengan 0.4 kuasa 2 ni. Okey, dapat nilai K tu okay, 0.0256.
Okey, 0.0256. Jadi kita punya persamaan R sama dengan 0.0256 per J kuasa 2. Okey, menggunakan persamaan yang kita dah dapat tu, hitung rintangan wayar itu apabila jejarinya 0.2. Okey. Rintangan kita nak cari, nilai K kita gunakan nilai yang sama, 0.0256 bahagi, okey, J dia kata 0.2 cm tadi tu. Okey, kuasa 2 lah. Jadi kita kira bahagi 0.2 kuasa 2. Dapat 0.64 ohm. Okey, unit dia ohm lah. Okey, selesai. Okey, muka surat terakhir. Sebuah piramid bertapak segi empat sama mempunyai isi padu yang tetap. Tingginya T berubah secara songsang dengan kuasa 2 panjang sisi tapak. T tinggi dia berubah secara songsang katanya dengan kuasa 2 panjang sisi tapak P. Kuasa 2. Okey, T sama dengan K per P kuasa 2 lah. Okey. Tinggi piramid itu ialah 6 cm. Okey, kita ambil T itu 6, K itu kita nak cari apa jika panjang sisi tapaknya 4.5. Jadi P itu kita gantikan dengan 4.5 kuasa 2. Okey, kita cari nilai K dulu berapa. Okey, K sama dengan 6 darab 4.5 kuasa 2. Dapat 121.5 nilai K itulah. Dan persamaan ni kita dapat T sama dengan 121.5 per K per P kuasa 2. Soalan seterusnya dia kata cari tinggi piramid itu jika panjang sisi tapaknya lah 3 cm. Jadi kita nak cari tinggi lah T. T kita nak cari nilai K sama 121.5 bahagi panjang tapaknya ialah 3 cm. Jadi 3 kuasa 2. Jadi boleh carilah nilai T tu. Dapat 13.5 unit, jangan lupa cm. Okey, selesai nombor 1. Nombor 2, jadual di bawah menunjukkan hubungan antara nilai stem dan bilangan stem yang dibeli dengan jumlah wang yang tetap. Diberi Y berubah secara songsang dengan X. Okey, Y sama dengan K per X lah. Berubah secara songsang. Hitung nilai P dan nilai Q. Okey, baik. Jadi ada dua kat sini. Kita kena cari nilai K dulu. Okey, gunakan nilai yang paling kiri. Okey. Y dia nilai dia 60. Okey, kita nak cari nilai X, kita ambil yang 5. Okey, jadi nilai K sama dengan 60 darab 5 dapat 300. Jadi persamaan utama dia kita dapat Y sama dengan 300 per X. Okey, itu persamaan utama. Jadi nak dapatkan nilai P dengan Q, gunakan persamaan yang sama. Jadi mula-mula kita nak cari nilai P. P itu nilai X. Nilai Y dia 30. Okey, Y itu 30. Okey, 300. X tu kita gantikan dengan P. Jadi dapatlah nilai P tu. Cara nak cari nilai P. Okey, 300 bagi 30. Dapat nilai P tu 10 lah. Okey, untuk cari nilai Q pula. Q tu nilai Y. Okey, Y kita gantikan dengan Q. Nilai K sama 300. Bahagi nilai X dia tu 50. Okey. Jadi Q sama dengan 300 bagi 50 dapat 6 lah.
Okey, selesai nombor 2. Soalan terakhir. Bilangan bendera N berbentuk segi empat tepat yang dapat dihasilkan daripada sehelai kain berubah secara songsang dengan luas. Okey, jadi kat situ kita tulis N sama dengan K per A. Apa-apa pun kita kena cari nilai K pemalar. Diberi bahawa N 40 apabila panjang L 10.5 cm dan lebar, okey baik. Luas ni panjang dan lebar lah. Okey, jadi kita cari nilai K. N tu dia bagi 40, kita gantikan N tu 40. K ni kita nak cari. Okey, soalan A ni. A tu panjang dan lebar tadi. Panjang dia 10.5. Darab dengan lebar dia tu 6 cm tadi. Jadi kita boleh cari nilai K lah berapa? Okey, 10.5 darab 6 darab dengan 40. Kita dapat nilai K tu 2520. Okey, jadi persamaan utama dia N sama dengan K tu 2520 per dengan A. Ini persamaan utama kita dapat. Lepas tu baru kita pergi pada soalan A tu. Hitung bilangan bendera yang berukuran 20 cm panjang dan 11 cm lebar dapat dihasilkan daripada kain itu. Jadi bilangan bendera, hitung bilangan bendera. Jadi A itu dia nak N. Kita nak cari N, nilai K itu gunakan persamaan yang sama. 2520 bahagi, okey, panjang 20 darab dengan lebar tu 11 cm. Jadi kita dapatlah nilai N. Okey. Okey, 11.45. Kita dapat 11.45. Jadi bilangan bendera tu kita kena genapkan kepada yang terdekat lah. Jadi N tu lebih kurang 11 helai lah. Okay, bilangan dia tak boleh perpuluhan. Bilangan dia kena nilai tepat. Jadi yang terdekatnya 11 helai. Okay, selesai soalan A. Soalan B. Puan Siti menggunakan kain itu untuk membuat 8 helai bendera. Jika panjang setiap bendera ialah 21 cm, hitung lebar bendera itu. Rumus yang sama. Okay, N sama dengan 2520. Okay, sekarang ni luas tu A tu kita kena pecahkan kepada P darab dengan L. Okey, 8 N tu 8 helai bendera. Nilai K sama 2520. Panjang dia dah bagi kat situ 21. Jadi yang kita nak cari adalah B dia lah. Okey, bukan L, B. Lebar tu B. Okey. Manakala panjang tu L lah tadi lah. Length dengan base. Okay, baik. Jadi kita nak cari nilai B itulah berapa. Okey. Jadi B sama dengan 2520 bahagi dengan macam inilah 21 darab B ni 2520 bahagi 8. Okey. 2520 bagi 8 tu dapat 315. Jadi 21 darab B ni jawapan dia 315. Jadi nak dapatkan B 315 bahagi 21. Dapat 15 cm. Okey, macam itulah cara dia macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan
ubahan songsang. Okey. Jadi selesai untuk kesemualah bentuk-bentuk soalan pentaksiran bilik darjah yang melibatkan subtopik 1.2 ubahan songsang. Semoga perkongsian cikgu ini dapat memberi manfaat pada para pelajar dan para pelajar lebih tahu, lebih faham dan lebih mahir berkaitan dengan topik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.